Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita akan bersama dengan dua orang guru. Untuk yang pertamanya kita akan bersama-sama dengan iaitu Cikgu Sharifah Rizwa. Okey, terima kasih Cikgu Sharifah Rizwa kerana sudi meluangkan masa dalam sesi temu bual ini. Untuk pengetahuan Cikgu, temu bual ini dilakukan untuk salah satunya ialah untuk memungut data berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti co-curriculum di sekolah. Okey. Tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini iaitu berkaitan dengan menangani cabaran melaksanakan aktiviti co-curriculum di sekolah. Okey, sebelum saya meneruskan sesi ini, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Zamri bin Abdullah, pelajar sarjana Principalship semester 5 Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah Darul Aman. Okey, baiklah Cikgu Sharifah, bolehkah Cikgu terangkan serba sedikit tentang diri dan pengalaman Cikgu sepanjang kerjaya dalam bidang pendidikan hingga ke hari ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Zamri. Okey. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sharifah Rizwa binti Syed Ali. Saya bertugas sebagai guru sudah 28 tahun. Saya mula bertugas di Kuantan, Pahang. Lebih kurang 3 tahun saya berada di sana lah. Sejak Disember 1994. Di sini saya mula mengenali bidang tugas sebagai seorang guru dan mengajar mata pelajaran option saya iaitu pendidikan muzik. Saya mengajar muzik tahap 1 di SK Balok. Manakala di SK Balok baru, saya mula mengajar murid tahap 2. Kemudian saya berpindah ke SK Sri Amadi Raja yang terletak di Alor. Saya dimanahkan untuk mengajar Bahasa Melayu tahun 4. Ketika di sekolah ini saya berpeluang untuk mengikuti kursus aktiviti membaca di Bilik Darjah Anjuran Sumber Pendidikan Negeri Kedah. Saya cuba aplikasikan maklumat yang saya peroleh ketika kursus dalam PDPC saya lah. Okey. Kemudian saya telah bertugas di SK Gugusan Lekir Setiawan dengan mengajar beberapa kelas tahap 2. Okey. Dalam pendidikan muzik dan kelas Bahasa Melayu tahun 2. Di sekolah ni saya diamanahkan untuk melatih pancaragam untuk termasyasukan sekolah ini. Jadi amanah yang diberikan ini saya rasa betul-betul menguji kemampuan saya lah. Sebelum ni saya mengajar muzik tak pernah diuji macam ni. Okey. Ilmu yang saya belajar semasa di Maktab Perguruan Tengku Ampu Hafzan, saya cuba aplikasikan di sekolah ini. Berkat kesungguhan murid, sokongan pihak pentadbir, rakan-rakan guru dan ibu bapa, maka persembahan pancaragam untuk julung kalinya berjaya diterjemahkan ketika termasyasukan di sekolah itu. Walaupun muridnya hanya dapat bermain secara statik, lagu berentak macing kan, untuk mengiringi kontingen rumah sukan, saya berasa sangat berpuas hatilah. Ini telah kerana ini telah menarik perhatian pihak Pekra lah. Mereka telah menjemput pasukan pancaragam sekolah ini
untuk membuat persembahan di beberapa majlis. Antaranya termasuklah membuat persembahan di Kuala Lumpur yang dianjurkan oleh pihak FIKRA. Okay. Pihak FIKRA juga telah menyumbang dana untuk membeli alatan pancaragam di sekolah gugusan lekir lah yang terletak di Setiawan. Okey. Okey, selepas itu saya bertugas itu dari tahun 1999 sampai 2002. Lebih kurang berapa tahun lah. 99, 2021, 2022. Lebih kurang 4 tahun lah kat situ. Kemudian pada tahun 2003 saya dapat bertukar di SK Datuk Ishak Lumut kerana sekolah ini berdekatan dengan tempat tinggal saya iaitu di Quarters TLDM. Lebih kurang 14 tahun saya berkhidmat di sekolah ini. Saya berasa bertuah berada di sekolah ini kerana mempunyai guru besar yang sangat tegas. Pelbagai ilmu dapat saya pelajari. Beliau seorang yang sangat mementingkan masa. Segala urusan mesti patuh kepada masa yang ditetapkan. Beliau juga seorang yang sangat mementingkan kebersihan terutama di bilik darjah, tandas dan sekitar sekolah. Dia pun turut membersihkan tandas. Ini menyebabkan saya berasa begitu hormatlah dengan diri dia yang kata apa sentiasa turun padang tu. Okay. Selain itu beliau juga berkemahiran menyelenggarakan alatan sukan dan macam-macam alatan lah. Segala alatan sukan, alatan elektrik sentiasa terjaga di bawah pemantauan beliau kerana beliau juga pandai membaiki alatan. Beliau sentiasa memastikan semua bilik ras berfungsi dengan baik. Beliau juga merupakan pesuruhjaya pengakap manjung. Okay. Dengan bawah pimpinan dia ni, manjung sentiasa, pengakap manjung sentiasa hebat lah di bawah pimpinan beliau. Walaupun sudah beberapa tahun bersara, beliau masih aktif berpengakap. Banyak saya pelajari sepanjang bersama dengan beliau, sama ada dalam bidang kurikulum, co-kurikulum maupun dalam HAM, Hal Ehwal Murid. Itu cerita di SK Datuk Ishak Lumut. Kata roh berada di SK Datuk Ishak Lumut bawah pimpinan nama guru besar tu Cikgu Ramlan bin Husin. Saya bawa ke mana-mana sekolah yang saya ditukarkan lah. Yang di mana saya ditempatkan. Ditempatkan. Okey. Lepas tu pada pertengahan tahun 2017 saya bertugas di SK Kedawang Langkawi. Walaupun cuma setahun setengah di sekolah ini, banyak ilmu yang saya pelajari. Pada Januari 2019 saya dapat bertukar di SK Alor Janggus. Iaitu sekolah yang saya berkhidmat sekarang inilah. Ini masuk ke tahun 4 lah saya berkhidmat di SK Alor Janggus dan tahun lepas bulan September saya mula bertugas sebagai guru GPM iaitu guru perpustakaan dan media. Okey, itu sedikit tentang pengenalan lah diri saya. Okey, baik, itu panjang lebar. Itulah. Maknanya bila tak buat program ni Syafiq, kita tak tahu. Rupanya sampai boleh buat pancaragam ni, benda yang susah. Memang benda tu pun saya dalam kepala otak saya memang dah teringin nak buat, tapi sampai keluar ni dah kena tukar kan. Jadi tak ada. Itulah, kita kadang-kadang tengok di sekolah tu macam prasarana macam ada yang tak lengkap, ada ikut kesesuaian sekolah tu, jadi kita tak boleh nak ni kan. Nak terjemahkan apa yang kita ada tu kan. Okey, baik. Lepas tu sepanjang bergelar guru,
pernahkah cikgu mengikuti kursus ataupun latihan yang berkaitan dengan aktiviti co-curriculum yang mana benda tu dapat membantu cikgu dalam mengendalikan aktiviti co-curriculum di sekolah? Ya, kebanyakan kursus dan latihan tu kebanyakannya saya dapat ketika berkhidmat di Lumut Perak lah. Okay. Yang dianjurkan, sama ada dianjurkan oleh sekolah, daerah dan peringkat negeri. Tetapi saya nak cakap Cikgu Ramlan ni kan, dia walaupun orang kata hanya berada di sekolah, banyak saya pelajari di situlah. Dengan ketegasan tu semua, kebanyakan guru-guru di situ sampai sekarang ingat jasa beliau. Itu je lah. Okey. Jadi maknanya kursus dan latihan tu dapat daripada guru besar. Kebanyakannya daripada guru besar tu. Yang lain-lain tu macam sampingan lah. Macam banyak ilmu yang tu dapat daripada dia. Okey. Dia tegas. Dia pandai menyanyi, bermain muzik, handle PA system. PA system saya nak cakap dia memang kata jaga betul-betul. Dari segi cara simpanan dia, cara ni lah. Bayangkan wire orang kata wire panjang tu kan, nak pergi mic tu. Kami ni kena lap ni, ambil satu kain, letak tu gulung. Kemas. Kalau tak kemas siap lah. Itulah. Sampai sekarang saya ingat dia. Cikgu Ramlan lah. Ramlan bin Hussein, buka dia punya FB dia. Nanti kita cari Ramlan bin Hussein. Okey. Baik, seterusnya kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Bolehkah cikgu kongsikan apakah bentuk-bentuk latihan tersebut? Bagaimanakah pandangan cikgu tentang latihan itu? Okey, antaranya saya pernah mengikuti kursus manik kayu satu je di bawah kesiliaan guru besar kami lah. Dia merupakan Pesuruhjaya. Dia lah mengajar kami lah tentang membimbing kami dalam kursus manik kayu satu. Yang lain tak sempat, sibuk. Lepas tu kursus tarian, kursus teater, kompang dan pelbagai kursus lagi lah. Pada pandangan saya, latihan yang diberi amat membantu dan meningkatkan kualiti aktiviti co-curriculum di sekolah. Tapi namun sekiranya guru hanya mengikuti kursus, hanya memenuhi arahan pentadbir, ini adalah suatu yang amat rugi. Okay, untuk murid lah, guru berkenaan hendaklah mengaplikasikan apa yang beliau dapat, kita dapat kepada murid. Apa lagi nak cakap ni? Okay. Supaya terjadilah orang kata perkataan sekarang, kemenjadian murid. Itu saja pendapat saya. Okey. Baik. Itu soalan ni. Terus ada lagi soalan. Makin menarik Okey, soalan yang keempat. Apakah faktor yang mempengaruhi kesejahteraan cikgu semasa aktiviti co-curriculum dilaksanakan? Maknanya yang mempengaruhi kita lah menjalankan aktiviti co-curriculum ni. Okay, kesejahteraan saya semasa aktiviti co-curriculum ni adalah kita mesti ada kesediaan fizikal dan mental dalam menjalankan aktiviti. Jadi saya sentiasa fikirkan hak murid untuk mempelajari sesuatu. Sebab guru dekat dengan murid. Okay. Selain itu saya perlu mempunyai ilmu dalam bidang co-curriculum ni lah. Dengan ilmu ni saya akan cuba merancang aktiviti yang menarik untuk murid.
Saya berasa puas dan seronok apabila murid menguasai sesuatu kemahiran. Itulah pendapat saya. Okey, baik. Seterusnya pada pendapat cikgu, bagaimanakah faktor ataupun isu permasalahan kalau contoh macam ada aktiviti co-curriculum tu macam tadi kata kan, kita mestilah main daripada cikgu, kena ikhlas apa semua tu. Kita Ya, mesti tengok kejadian murid tu. Jadi kalau kata ada orang sebaliknya, agak-agak lah macam mana kita nak tangani isu-isu hmm, tu. itulah pada pendapat saya semua guru perlu bertugas dengan penuh komitmen lah dalam tanggungjawab. Sebab core business sebagai seorang guru, dia mesti dekat dengan murid. Dia sentiasa orang kata apa, sentiasa untuk memberi hikmat kepada murid. Okay. Jadi setiap guru perlu menguasai dalam bidang co-curriculum sama ada unit uniform, kelab dan persatuan maupun dalam bidang sukan dan permainan. Jadi guru perlu diberi latihan supaya murid berkemahiran dalam bidang co-curriculum. Ya. Kalau guru tak ada kesediaan dalam bidang tu, jadi orang kata sekolah tu orang kata apa? Sekolah tu akan matilah. Guru balik macam tu, murid tak dapat apa-apa ilmu yang orang kata apa? Yang patut mereka dapat untuk apa, sebagai mereka ni sebagai pewaris masa depan. Jadi mereka perlu diberi sesuatu, diberi sesuatu apa, ilmu yang berguna. Itulah pendapat saya lah. Maknanya kena apa, cikgu ni kena bagi input dekat budak-budak ni, dekat murid-murid supaya boleh dapat menguasai lagi lah kan. Ya. Jadi Okey. cikgu tu kena ada ilmu lah kan. Dan Ya. kesediaan dia sendiri. Okey, yang soalan terakhir, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi menangani cabaran pelaksanaan aktiviti co-curriculum di sekolah? Ya. Okey, cabaran. Macam-macam cabaran di sekolah kan tentang Ya. co-curriculum ni. Okey. Cabaran dia kan, yang pertama sekali cabaran dia ialah macam semua guru, pihak pentadbir dia perlu orang kata apa, beri kerjasama lah untuk menjayakan co-curriculum, sama ada dia seorang penolong kanan ke, guru besar ke, penolong kanan HEM ke, dia perlu memberi orang kata apa, memberi sokongan kepada kerja-kerja co-curriculum ni lah. Beri sokongan lah kepada rakan mereka iaitu penolong kanan co-curriculum. Ya. Jadi antara penambahbaikan yang perlu dibuat ialah pihak sekolah perlu menyediakan guru lah. Contohnya ini berkaitan dengan apa, kita kena kaitkan dengan Kementerian Pelajaran lah kan. Okey, pihak jabatan perlu menganjurkan kursus dalam bidang co-curriculum supaya ramai guru berkemahiran mengendalikan co-curriculum dalam bidang masing-masing. Dia kena fikir ni sebab dia tak boleh biar kat orang yang sama kuasai ni, lepas tu orang lain turut. Cikgu-cikgu lain hanya just jadi pak turut. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Cikgu yang berkemahiran tu lama-lama dia akan tua, dia akan pencen. Jadi pihak jabatan atau kementerian perlu menyediakan kursus ni secara berterusan. Okey. Penolong kanan co-curriculum perlu merancang secara teliti sesuatu program berpandukan takwim sekolah, daerah, takwim negeri maupun takwim kebangsaan lah. Okay. Lagi pihak sekolah atau pihak jabatan lah perlu menyediakan prasarana yang cukup
supaya program yang dirancang tidak terbantut. Kadang-kadang kita ada kemahiran macam-macam tapi tak ada apa. No money lah, no money, no action lah maksud dia. Hmm. Dia tak boleh nak buat secara orang kata apa, secara hebat sangat sebab kekurangan ni lah dana. Okay. Hmm. Lagi satu, kita juga boleh memilih, kalau diberi orang kata peluang, kita boleh memilih program yang lebih menarik dalam kelab dan persatuan, terutamanya melibatkan aktiviti amali lah supaya murid tidak bosan berpersatuan. Kalau dah pagi duk menulis, petang duk menulis lagi, pagi duk bercakap, petang duk bercakap, jadi murid boring. Okay. Jadi contohnya kita bolehlah tubuhkan kelab keras tangan, kan? Kelab keras tangan ni contohnya buat apa? Buat anyaman apa tu, mana nak tahu benda ni boleh mendatangkan apa? Hasil, boleh mendatangkan dana. Dari kalau kita buat elok-elok kan, dia membeli pulangan baliklah kepada sekolah tu. Okay. Apa lagi? Buat kelab seni visual ke dan sebagainya. Kita kalau boleh elokkanlah apa aktiviti-aktiviti yang menyebabkan murid rasa letih fikiran. Biar dia buat guna tangan dia ke, guna kaki dia ke apa. Tu yang lebih menarik sebenarnya. Okay. Betul. Apa lagi nak cakap? Rasanya itu je kot. Apa? Okey, baik. Okey lah. Sedar tak sedar sudah 6 soalan diajukan kepada Cikgu Sharifah Rizah binti Cik Ali dari SK Al-Hujan Bos. Baiklah, tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Demikian temubual ringkas kita bersama dengan Cikgu Sharifah Rizah. Terima kasih. Saya bagi pihak Universiti Utara Malaysia ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sharifah Rizah di atas kerjasama yang diberikan dalam kami melengkapkan projek, iaitu dalam tajuk tajuk dia ialah menangani cabaran melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah. Okey, sekian, terima kasih, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.